Dan lagi hari Khamis kita akan pastikan baju sedondon dengan saf insyaAllah. Sebab untuk pengetahuan anda semua, setiap hari Khamis kami akan mengenakan pakaian batik ini untuk mengangkat tradisi kita sebagai masyarakat Malaysia dan juga membawa kembali kegemilangan batik pada suatu ketika dahulu. Jadi kerana itulah kami mengenakan sepasang pakaian yang bertemakan batik setiap hari Khamis. Okey, seterusnya juga kita masih lagi ingin menyuruh anda untuk bagi ibu bapa yang masih belum membawa anak-anak ke program imunisasi COVID-19 kebangsaan KIDS ataupun PIC KIDS. Lindungi anak sebelum PIC KIDS ditutup. Ini adalah perkara yang penting sebelum perihal pemberian vaksin ini ditamatkan oleh pihak kerajaan. Dari semasa ke semasa kita nak terus saja bersama dengan Dr. Nuzul Elmi Abdul Razak, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang PIC KIDS. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Okey doktor, kita nak cakap berkenaan PIC KIDS ini yang akan berakhir pada 15 Mei ini, dan selepas ini untuk ibu bapa yang ingin mendapatkan suntikan imunisasi COVID-19 untuk anak-anak mereka perlu membuat bayaran dan sebagainya. Jadi ini adalah peluang yang terbaik saya rasa untuk doktor kongsikan bersama dengan ibu bapa kenapa penting untuk mereka mendapatkan suntikan vaksin ini sebelum tarikh itu tamat. Baiklah, terima kasih ya. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak ataupun lebih dikenali sebagai PIC KIDS dilaksanakan sebagai langkah mengurangkan transmisi COVID-19 dan komplikasi jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Sebelum program ini dimulakan, KKM mendapati ramai kanak-kanak yang belum layak divaksinasi telah dijangkiti COVID-19 dan beberapa kes kematian telah dilaporkan. Vaksin ini adalah kaedah perlindungan diri individu daripada jangkitan COVID-19 yang teruk. Jadi sekiranya lebih ramai kanak-kanak menerima vaksin dan mendapat perlindungan, jangkitan COVID-19 dapat dielakkan. Dan pemberian vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak yang layak juga mampu melindungi individu yang masih belum layak, iaitu kanak-kanak yang berumur kurang dari 5 tahun ataupun individu yang tidak layak untuk menerima vaksin COVID-19 atas faktor-faktor seperti faktor kesihatan dan juga sejarah reaksi alalahan yang teruk. Kita faham pula dengan baru-baru ini kan kita bukan baru-baru inilah, sejak sekian lama ini kita telah mendengar mengenai penularan virus COVID-19, khususnya varian Omicron yang lebih mudah berjangkiti dan meletakkan kanak-kanak yang belum divaksinasi dalam kategori berisiko. Selain itu, program PIC KIDS juga dilihat sebagai persediaan pembukaan sekolah bagi memastikan risiko jangkitan di sekolah dapat dikurangkan dan seterusnya mencegah kejadian kluster dan penularan kes dalam kalangan warga sekolah. Doktor, mungkin boleh dikongsikan buat ketika ini untuk perkembangan dan juga progres terkini bagi pemberian vaksin melalui program PIC KIDS. Okey, terima kasih. Sejak PIC KIDS, program PIC KIDS ini dilancarkan pada 3 Februari 2021 pelaksanaan pemberian vaksinasi adalah melalui pelbagai kaedah seperti di pusat pemberian vaksinasi ataupun kita kenal sebagai PPV berskala besar, iaitu PPV Mega, PPV awam iaitu di klinik kesihatan dan hospital kerajaan, PPV swasta, special PPV, PPV offsite dan juga secara jangkau luar ataupun outreach ke sekolah, institusi jagaan, ke rumah pesakit yang tidak ditemukan, juga pesakit-pesakit yang terlantar di rumah dan juga orang-orang asli di kawasan pedalaman dan sehingga kini kita jika kita boleh melihat kepada trend pengambilan vaksin kanak-kanak ini kita dapati bahawa trendnya adalah kurang berbanding dengan pengambilan trend pengambilan vaksin orang dewasa dan setakat hari ini kita masih belum mencapai lagi 45% daripada kanak-kanak berusia 5 hingga bawah 12 tahun yang mengambil vaksin ini. Dan kalau doktor boleh kongsikan juga setakat ini sekiranya ada terdapat kes-kes AV dan sebagainya boleh dikongsikan, mungkin kita boleh kongsi untuk meyakinkan ibu bapa supaya membuat keputusan di saat-saat akhir ini untuk menghantar anak mereka mendapatkan suntikan vaksin. Okey, seperti vaksin-vaksin yang sedia ada di Malaysia ini,
kesan sampingan vaksin adalah secara generalnya adalah sama saja dengan vaksin-vaksin yang lain. Kanak-kanak mungkin akan mendapat kesan sampingan yang ringan seperti sakit pada tempat suntikan, mengalami demam, sakit badan, muntah ataupun lain-lain, tapi kadarnya adalah lebih rendah dan lebih mild ataupun lebih ringan lah. Mungkin ada terdapat juga kesan-kesan sampingan yang lebih teruk, walaupun kesan sampingan ini perlu dilihat dengan lebih lanjut, dijalankan investigasi lanjut untuk memastikan bahawa kesan sampingan ini hanyalah bukan kesan sampingan ini tidak disebabkan oleh vaksin ataupun disebabkan oleh vaksin. Jadi investigasi lanjut perlu dijalankan, dan kesan-kesan sampingan ringan ini adalah tidak berpanjangan, hanyalah sementara. Jadi ibu bapa sebenarnya tidak perlu risau kerana ia adalah sama macam vaksin yang berada di Malaysia sekarang ini. Okey, Doktor, untuk kita mengenali dan juga mengetahui lebih lanjut dari segi dos vaksin yang diberikan kepada kanak-kanak ini, dan juga apakah kanak-kanak ini perlu untuk mengambil dos penggalak selepas lengkap 2 dos yang diberikan. Jadi apakah penerangan yang sejelasnya untuk perkara ini? Okey, sebenarnya bagi untuk kanak-kanak terdapat tidak banyak bezanya kanak-kanak, vaksin bagi kanak-kanak dengan vaksin dewasa. Saya akan terangkan bahawa berbeza dari vaksin dewasa, vaksinasi kepada kanak-kanak menggunakan vaksin jenis Comirnaty daripada Pfizer yang diformulasikan khas untuk kanak-kanak sahaja. Vaksin ini adalah selamat dan mempunyai efikasi melindungi kanak-kanak daripada jangkitan teruk COVID-19 dan dos yang diberikan pada kanak-kanak ini adalah jauh lebih rendah, iaitu sepertiga daripada dos dewasa dan setiap kanak-kanak perlu menerima 2 dos primer vaksin COVID-19 bagi memastikan mereka mendapat perlindungan yang optimum dan dari segi dos pula adalah sebanyak 0.2 ml vaksin yang mengandungi 10 mikrogram dalam satu dos akan diberikan dengan selemasa 3 hingga 8 minggu di antara dos pertama dan dos kedua. Kalau doktor boleh kongsikan selepas tarikh 15 Mei ini di mana kerajaan mengumumkan ibu bapa perlu membuat pembayaran sekiranya ingin mendapatkan vaksin untuk anak-anak mereka, ke mana fasiliti-fasiliti yang menyediakan perkhidmatan untuk pemberian suntikan vaksin terhadap kanak-kanak ini? Okey, baiklah. Seperti yang sedia maklum pemberian vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak adalah secara sukarela seperti orang dewasa dan remaja juga. Sebagaimana vaksin dewasa dan remaja, vaksin COVID-19 kanak-kanak diberikan secara percuma kepada semua kanak-kanak yang tinggal di Malaysia dalam lingkungan umum tersebut tanpa mengira status kewarganegaraan Malaysia mereka. Disebabkan oleh trend, kita melihat trend pengambilan vaksin ini semakin menurun dalam tempoh beberapa bulan yang lepas KKM telah menetapkan satu tarikh akhir pemberian vaksinasi melalui PIK-KITS sebenarnya bagi mengelakkan pembazaran vaksin komuniti kanak-kanak yang tidak digunakan dalam tempoh 6 bulan selepas dikeluarkan oleh pengilang dan setakat hari ini KKM telah menetapkan tarikh 15 Mei 2020 sebagai tarikh akhir pemberian dos 1 vaksin COVID-19 di bawah PIK-KITS selepas tarikh ini KKM tidak lagi menawarkan dos 1 vaksin COVID-19 di bawah PIK-KITS kepada kanak-kanak yang telah berusia 5 hingga bawah 12 tahun dan bagi selepas tarikh 15 sehingga hari ini selepas tarikh 15 Mei 2021 kanak-kanak perlu mendapatkan vaksin tersebut di klinik-klinik secara dengan cara pembelian Doktor, pada ketika ini di manakah lokasi-lokasi tumpuan utama untuk pemberian PIC Kits dan mungkin boleh dikongsikan juga di manakah juga lokasi-lokasi yang akan ditutup terlebih dahulu untuk pemberian vaksin tersebut? Okey, setakat yang kita sedia maklum banyak PPB telah ditutup dan sehingga setakat ini pemberian vaksin masih lagi dijalankan di fasiliti kesihatan iaitu klinik kesihatan dan juga hospital kerajaan tetapi
setakat hari ini masih terdapat beberapa PPB offsite yang dibuka. Oleh itu ibu bapa perlulah rajin-rajin menyemak laman web daripada Protect Health untuk melihat senarai terkini pusat pemberian vaksin PPB offsite yang masih dibuka. Okey. Okey, baik. Dan saya rasa ini juga antara ruang dan peluang yang baik untuk sekali lagi kita berkongsi kepada ibu bapa di luar sana. Sebab ialah COVID mungkin dah lama, jadi mungkin mereka sudah terlupa ataupun tidak ambil peduli. Sekali lagi doktor kongsikan bagaimana sebenarnya vaksin COVID-19 ini boleh membantu ataupun melindungi anak-anak mereka daripada terkena jangkitan COVID-19 yang begitu serius. Okey, sebenarnya vaksin ini adalah perlindungan diri kepada seseorang individu, tidak kira kepada kanak-kanak, remaja ataupun dewasa. Sekiranya kanak-kanak ini telah mendapat vaksinasi, mereka secara tidak langsung melindungi diri sendiri daripada jangkitan COVID-19 yang teruk. Dan sekiranya ramai kanak-kanak telah mendapat vaksin, mereka tidak kebarangkalian untuk mereka membawa virus COVID-19 ini kepada orang di dalam rumah ataupun orang-orang yang berkaitan adalah jauh lebih rendah. Oleh itu mereka sebenarnya secara tidak langsung telah melindungi individu-individu ataupun kanak-kanak lain yang tidak boleh menerima vaksin. Seperti contohnya kanak-kanak yang masih belum cukup umur di bawah 5 tahun dan warga-warga emas, warga-warga tua yang tidak boleh menerima vaksin. Doktor, sepanjang pemerhatian doktor dan juga sepanjang penilaian yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga di pihak Jabatan Doktor sendiri, bagaimanakah dengan pemberian vaksin ini sekurang-kurangnya boleh mengelakkan kesan-kesan yang lebih serius, khususnya kesan-kesan kepada apa yang dibawa oleh COVID-19 kepada kanak-kanak dan juga kepada komuniti di sekitar kanak-kanak tersebut? Okey, seperti yang saya cakap tadi sekarang ni dengan pembukaan sekolah, kalau dulu sekolah dia ada tempoh secara berjadual kanak-kanak untuk hadir ke sekolah, tapi saya pasti sekarang ni Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuka sekolah semua sekolah di mana kanak-kanak ini akan pergi dan masuk ke sekolah tanpa mengira jadual dan had. Jadi kanak-kanak ini sekiranya kanak-kanak yang berumur, sebab di dalam umur persekolahan ini prasekolah 5 hingga 6 dan sekolah 7 hingga 12 dan seterusnya sekolah menengah 12 dan hingga 17. Okey, mereka perlulah mendapatkan vaksin COVID-19 ya. Okey, kerana vaksin ini telah dibukti keberkesanannya untuk melindungi diri sendiri dan melindungi transmisi jangkitan COVID-19 dan penularan wabak COVID-19. Okey. Doktor, di awal sewaktu bermulanya program vaksinasi ini, kita sedikali bercakap berkenaan dengan herd immunity yang boleh dicapai oleh golongan dewasa sekiranya mereka mendapatkan suntikan tersebut. Bagaimana untuk kanak-kanak? Adakah ada probability ataupun kebarangkalian untuk mencapai herd immunity tersebut bagi golongan kanak-kanak ataupun mungkin ada perancangan lain daripada pihak kerajaan sendiri? Okey, bila kita bercakap berkenaan dengan herd immunity, kita pastinya terlintas dalam fikiran bahawa perlindungan perlindungan secara kelompok ni lah ya. Okey, bagi vaksin COVID-19 ini kita nampak bahawa fungsi bagi vaksin ini adalah sebagai perlindungan secara individu lah. Okey, dan sebab itulah Kementerian Kesihatan Malaysia amat menyeru dan berharap agar ibu bapa memvaksinkan anak mereka kerana ia akan memberi perlindungan yang tinggi kepada anak-anak mereka lah. Okey. Baik. Terima kasih diucapkan kepada doktor dan sudah pasti itu boleh memberikan perkongsian kepada para penonton di luar sana, khususnya pada ibu bapa untuk terus saja mendapatkan vaksin di pusat pemberian vaksin yang terpilih dan juga yang masih dibuka. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nuzul Elmi Abdul Razak, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Okey, seterusnya kami nak bawa anda ke cerita pagi Negeri Sembilan. Kali ini cerita daripada sana akan berkongsi berkenaan dengan OP Hari Raya Aidilfitri di sekitar Negeri Sembilan bersama dengan